itu amat bermasalah. Lagi satu. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya 2,5 juta telah dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja-kerja political intelligence. Tak pasti apa nama syarikat guaman tersebut, tidak pasti apa political intelligence yang dimaksudkan itu, sama ada untuk mencari political punya advantage, atau supaya ada political punya tactical. Tidak pasti, tetapi yang pasti 2,5 juta dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja political intelligence. Tuan-tuan dan puan-puan, semua yang saya bacakan itu telah dikemukakan di mahkamah. Dan semua yang telah dikemukakan di mahkamah ini telah menjadi satu pertimbangan daripada mahkamah untuk menentukan sama ada Najib Razak tidak bersalah atau bersalah. Tetapi seperti yang kita ketahui, Datuk Seri Najib Tun Razak sah bersalah di dua mahkamah, yaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Sekarang ini hanya berharap kepada Mahkamah Persekutuan. Dan harus juga diingat, saya ingatkan, dalam semua kes yang dibawa di Mahkamah Persekutuan, di Mahkamah Rayuan, dalam semua fakta kes, satu pun Najib tak menang. Semua salah. Semua didapati bersalah. Jadi kerana itu, mungkin juga semua yang saya ulas sebentar tadi itu adalah salah dan terbukti telah dilakukan oleh Najib Tun Razak dengan tak betul caranya. Mungkin saja. Okey, RM238,914 telah dibayar kepada seorang Tan Sri. Untuk kerja-kerja mempromosikan Ahjib Gold kepada masyarakat Cina. Hui, ini amat mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Apa itu Ahjib Gold? Saya pun tidak pasti. Apakah seorang Tan Sri itu siapa dia? Adakah dia ini seorang ahli UMNO atau ahli daripada parti yang lain, daripada Parti Barisan Nasional kah ataupun bukan? Tidak pasti. Tetapi yang pasti 238,000 telah dibayar kepada seorang Tan Sri yang tidak dicatat siapa untuk kerja promosi Ahjib Gold. Sekali lagi, bagi kamu yang tahu apa maksud Ahjib Gold, sila beritahu saya apa maksud ini Ahjib Gold kepada masyarakat China. Masyarakat Cina berbangsa Tionghoa. Seterusnya, bagi kamu yang pertama kali, sekali lagi komen video ini, berikan komen kamu. Kamu percayakah semua ini telah dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak? Tapi sekali lagi saya ingatkan, semua ini telah dikemukakan di mahkamah. RM100,000 Malaysia telah dibayar kepada seorang kontraktor untuk membina stor kediaman pribadinya di Kuala Lumpur. Stor kediaman pribadi bernilai RM100,000. Besar tak besar? Sangat-sangat besar. Untuk membuat stor, saya fikir kalau rakyat biasa, untuk membuat stor tidak pun sampai RM100,000. Rakyat biasa mungkin dalam RM5,000, RM3,000, RM7,000, RM10,000, paling pun RM30,000, RM40,000 tu dah besar gila lah tu. Dah besar gila tu. Dah besar gila, dah bagus gila. Tapi mungkin untuk standard seorang Perdana Menteri perlu RM100,000. Perlu RM100,000 untuk buat store. Ini pula store kediaman, bukan store bisnes. Kalau store bisnes, mungkin lah. Tapi kalau store kediaman, besar apa benda sangat nak simpan sampai perlu RM100,000 punya kos. Apapun itu hak Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berapa besar dia nak buat store dia, suka hati dia lah, lagipun dia Perdana Menteri. Tetapi yang tak boleh buat suka hati adalah duit rakyat. Kalau duit itu duit daripada SRC International, itu bukan duit kamu. Jangan gunakan untuk
kepentingan peribadi, apatah lagi untuk buat store. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, ada satu lagi yang telah dilaporkan, telah dikemukakan di mahkamah, ialah sebanyak RM56,500 telah dibayar kepada sebuah syarikat plumbing untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. Hak Kuala Lumpur tu depa nak pasang tangki air. Tangki air ni bernilai RM56,500. Tak tahu besar mana, sebab ada pernah kawan kata kalau nak buat swimming pool yang cukup besar pun, harga swimming pool itu baru dalam RM40,000 pun dah boleh dapat. Nak beli tangki, aku pernah beli tangki paling mahal dalam lebih kurang RM5,000. Itu pun dah besar gila tu. Ni RM56,500, tak tahu berapa besar tangki. Plumbing pula pun aku pernah pasang juga. Plumbing satu rumah tak pun sampai RM2,000 boleh habis plumbing sebiji rumah. Jadi tak pasti berapa macam mana plumbingnya, tapi itu pun hak Najib Razak juga. Dia nak buat macam mana besar, biar pi lah. Biar pi lah. Tapi yang kita risau, wangnya itu wang siapa? Kalau wang Rosmah Mansur, tak kisah. Wang Najib Razak tak kisah. Wang anak-anak Najib Razak pun tak kisah. Wang cucu dia tak kisah. Tapi kalau wang rakyat, wang syarikat SRC International, itu salah. Satu lagi yang terakhir, RM77,300 telah dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman peribadi di Pekan. Okey, dan kata laporan itu, puluhan juta ringgit lagi untuk lain-lain kegunaan peribadi dan politik. Ya, memang adalah duit yang diberi kepada anak-anak yatim, memang tak dinafikan. Tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan dengan kegunaan peribadi dan politik. Ini termasuk kata laporan ini. Ini bukan kata saya. Ini kata laporan ini yang ditulis oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini belum termasuk 4 bilion. 4 bilion ini belum termasuk 4 bilion duit kumpulan wang amanah pencen KWAP yang dipinjamkan kepada SRC International yang lesap entah ke mana. Akhirnya kerajaan pula terpaksa membayar hutang SRC International kepada KWAP. Kerana hutang ini dijamin oleh kerajaan ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan juga telah mendapati Najib Razak telah merampok syarikat SRC daripada wang KWAP, iaitu wang rakyat, wang orang pencen. Aduh, pening. Aku baca ni pening. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merampok syarikat SRC International daripada wang KWAP, iaitu wang rakyat, wang orang pencen. Ini kata Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes SRC International yang telah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan yang Arif Hakim perbicaraan bahawa semua elemen penting penyalahgunaan harta yang diamanahkan oleh perayu iaitu Najib Razak telah dibuktikan. Bukti menunjukkan dengan jelas bahawa perayu bukan hanya menyalahgunakan 42 juta iaitu mauduk 3 dakwaan jenayah pecah amanah, tetapi juga telah memindahkan kepada kegunaan dirinya sendiri harta yang dia telah salah guna secara tidak jujur. 42 juta ringgit Malaysia itu berlawanan dengan dakwaan perayu bahawa dia menggunakannya untuk tujuan Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR syarikat telah sebenarnya digunakan untuk manfaat pribadinya dan untuk tujuan politiknya. Kata hakim lagi di dalam penghakiman tersebut yang juga diterjemah dalam bahasa Malaysia,
Ini bukanlah suatu yang boleh dikatakan sebagai telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini. Yang ada hanyalah keaiban negara. Inilah CSR Najib. Crook self-enrichment, sedekah pada diri sendiri. Najib berulang kali tuduh saya khianat, tapi tak ada satu mahkamah pun yang menjatuhi hukuman bersalah ke atas saya. Dia juga tanya saya berapa wang yang saya belanjakan untuk rakyat. Sepanjang saya jadi Perdana Menteri, sebanyak 530 bilion ringgit Malaysia saya sediakan untuk rakyat dalam macam-macam bentuk pakej bantuan dan rancangan ekonomi. 1 sen pun tak pernah masuk akaun saya. Bukan macam dia, berbilion masuk akaun sendiri, itulah dia bos awak. Ditulis oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia dan juga adalah Presiden Bersatu. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen video ini kerana ada banyak lagi pendedahan, banyak lagi berita, reaction yang saya ingin kongsi kepada kamu semua. Okey, sekali lagi komen video ini, apa yang kamu perlu apa yang kamu mau dibuat reaction dan sebagainya. Ataupun kamu ada request kepada saya untuk buat reaction, untuk buat ulasan dan sebagainya untuk berita yang kamu suka. Kita akan sama-sama tengok nanti. Okey, so terima kasih. Selamat berhujung minggu. Semoga kamu bahagia bersama keluarga tercinta. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang Malaysia. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.